Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria selalu. Pada hari ini, insya-Allah kita akan belajar satu lagi topik dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 bersama dengan Ustazah, iaitu Ustazah Siti Samihah binti Daud. Insya-Allah, pada hari ini kita akan belajar bidang akidah, iaitu sifat-sifat Allah, tajuk Sama'. Sebelum itu, mari kita ikuti terlebih dahulu objektif pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid-murid pada hari ini. Di akhir sesi pembelajaran nanti, Ustazah harapkan murid-murid dapat menyatakan pengertian sama', menyatakan dalil naqli dan pengertiannya dengan betul, menyatakan contoh dalil akli Allah bersifat sama' dan menjelaskan kesan meyakini Allah bersifat sama'. Baiklah murid-murid, jom kita belajar. Yang pertama sekali, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sama'. Allah bersifat sama' bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Ya murid-murid, kenapa dikatakan Allah Maha mendengar? Disebutkan perkataan maha di sini supaya membezakan antara sifat mendengar Allah dengan sifat mendengar manusia. Manusia juga mendengar, Allah juga mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak terbatas dan berbeza daripada pendengaran makhluknya. Sekarang, mari kita lihat pula apakah hukum beriman dengan Allah bersifat sama'. Ya murid-murid, kita wajib beriman dengan sifat sama' Allah. Allah Maha mendengar akan setiap sesuatu dan kita selaku makhluknya perlulah sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita kerana kita yakin dan beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar sama ada secara nyata ataupun tersembunyi, termasuklah yang dalam bisikan hati kita. Murid-murid, apakah pula buktinya kita wajib beriman dengan Allah bersifat sama'? Mari kita lihat ayat Al-Quran berikut sebagai bukti kita wajib beriman dengan sifat sama' Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 224. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita ikuti pula dalil akli Allah bersifat sama'. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Murid-murid, tahukah murid-murid apakah lawan bagi sifat mendengar? Ya, lawan bagi sifat mendengar ialah tuli. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan kita, mustahil mempunyai sifat-sifat kekurangan seperti tuli. Baiklah murid-murid, kita telah pun pelajari pengertian, dalil akli dan juga dalil naqli Allah bersifat sama'. Sekarang, mari kita lihat pula kesan apabila kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sama' ataupun Maha mendengar. Yang pertama, kita mestilah menjaga pertuturan
dan bisikan hati kita. Apabila kita yakin bahawa apa yang kita tuturkan, apa yang lahir dari hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, maka kita akan merasa perasaan takut akan dosa-dosa menuturkan perkara-perkara yang tidak elok. Yang kedua, kita sentiasa berdoa, memohon pertolongan Allah. Kerana kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Dan yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan kehidupan harian kita. Yang keempat, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Ingat ya murid-murid, apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, kita juga berhati-hati dalam mengeluarkan tutur kata. Pastikan tutur kata yang keluar daripada mulut kita adalah tutur kata yang baik, serta jauhilah daripada sifat-sifat cela seperti sifat mengumpat. Kerana apa? Kerana kita yakin dan beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar segala apa yang kita tuturkan. Dan akhir sekali, yang kelima, hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sentiasa menjaga tutur kata dan juga perlakuan kita setiap masa. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid telah pun faham tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Iaitu tentang beriman dengan Allah bersifat sama. Jika murid-murid telah pun memahaminya, mari sama-sama kita amalkan perkara-perkara berikut dalam kehidupan harian kita sebagai tanda bahawa kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sama atau Maha mendengar. Yang pertama, jom kita amalkan, bercakaplah perkara-perkara yang berfaedah, yang memberi kesan yang baik kepada dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita amalkan, bercakap dengan merendahkan suara. Merendahkan suara di sini bukannya bermaksud kita memperlahankan suara sehingga tidak didengari apa yang dibicarakan oleh kita, tetapi bercakaplah dengan nada yang sopan santun. Seterusnya, mari kita amalkan memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Murid-murid, jika kita suka orang lain memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang baik, maka begitu jugalah yang perlu kita amalkan. Panggillah kawan kita, panggillah saudara kita, sebutlah nama mereka dengan sebutan yang baik, panggilan yang baik. Yang seterusnya, mari kita amalkan juga bercakap menggunakan perkataan yang baik dan sopan. Hindarilah perkataan-perkataan yang tidak elok, yang tidak elok untuk kita dengari. Dan yang seterusnya, mari kita amalkan juga mendoakan kebaikan ibu bapa, guru dan juga rakan. Bahkan doakan juga kebaikan untuk seluruh umat Islam. Dan seterusnya murid-murid, mari kita amalkan, peliharalah pendengaran kita. Jagalah pendengaran kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak elok atau melalaikan kita. Sebagai contohnya, mendengar lagu-lagu yang boleh melalaikan kita. Bahkan, dengarlah perkara-perkara yang elok. Sebagai contoh, dengar tazkirah, dengar ayat-ayat Al-Quran, zikir dan sebagainya, serta nasihat-nasihat yang boleh memberikan manfaat dalam hidup kita. Ya murid-murid, inilah tanda bahawa kita beriman dengan Allah bersifat sama. Jika kita masih lagi tidak dapat menghindari perkara-perkara yang tidak elok, seperti masih lagi juga bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak elok, memanggil sahabat-sahabat kita dengan panggilan yang tidak disukai oleh mereka, mendengar perkara-perkara yang melalaikan, maka sebenarnya kita masih lagi belum betul-betul beriman dengan Allah bersifat sama. Murid-murid, bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid,
terhadap tajuk yang kita pelajari pada hari ini, Ustazah mohon untuk murid-murid melakukan tugasan berikut. Murid-murid, Ustazah minta murid-murid lengkapkan peta I think, iaitu peta bulatan berikut. Isikan pengertian sama, hukum beriman, dalil akli dan juga dalil nakli sebagaimana yang telah kita pelajari sebentar tadi. Murid-murid, seterusnya isikan maklumat berkaitan kesan beriman. Allah bersifat sama dengan melengkapkan peta buih berikut. Murid-murid boleh mencetak lampiran yang Ustazah sediakan ataupun menyalin dalam buku tulis. Murid-murid, nampaknya pelajaran kita pada hari ini telah sampai kepada penghujungnya. Sebagai rumusan, kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Murid-murid, semoga dengan pelajaran kita pada hari ini dapat memberikan satu pengajaran kepada hidup kita agar kita lebih berhati-hati dengan pertuturan dan juga bicara kita. Semoga kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa dan lebih baik pada masa-masa akan datang. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.